Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana bersama-sama di dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini dan sentiasa baru, sila tekan butang subscribe, like dan share. Sila tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terkini setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita akan mulakan berita terkini. Salam sejahtera Malaysia. Saya baru limpas SMK tadi, SMK di daerah saya, satu sekolah menengah. Teruslah saya teringat bila nampak budak-budak sekolah duduk berdiri tepi jalan untuk nak lintas jalan kan, mau lintas jalan, mau pergi sekolah. Saya teringatlah Sanusi punya gelak tawa yang cute dan manja tu. Saya teringat pula Sanusi punya kebijaksanaan Sanusi ini. Saya teringat pula petahnya Sanusi berkata-kata dalam bahasa utara yang cute-nya Sanusi. Dia kata pendidikan tidak penting. Yang penting YB dapat buat kerja. Ada orang komen di komen saya Palau Taang. Dia kata, saya pun cakaplah Palau Taang. Mana boleh pendidikan tidak penting? Kalau pendidikan tidak penting, suruhlah Sanusi hentikan semua anak dia dari sekolah. Suruhlah Sanusi untuk jangan bagi cucu-cucu dia pergi sekolah kalau tidak penting. Orang sekarang seluruh dunia berlumba-lumba untuk pastikan anak dapat sekolah dengan bagus. Kalau tidak penting, tidak adalah akta pendidikan. Tapi kerana penting, sebab itu jadi ada akta pendidikan semua tu. Entah Sanusi ni kalau mau dibenarkan, dimenangkan dia punya calon, semua boleh jadi benar. Wow. Lepas tu entah macam mana orang-orang walaun, waladin, walatok semua pun pakat percaya nasib baiklah. Nasib baik Atuk Mahathir belum bersuara lagi. Kalau Atuk Mahathir tiba-tiba bersuara pula, lagilah lucu. Muhyiddin lagi bersuara, lagi lucu. Macam mana tidak lucunya? Apa yang tidak lucu, dia cuba untuk mengajar orang, dia sendiri tidak pandai ajar. Dia sendiri tidak terajar. Dia sendiri tidak dapat pun bawa dia punya menantu balik. Jadi itulah pelik ni Muhyiddin. Jadi pada pendapat anda, penting atau tidak pendidikan itu? Pada pendapat saya, sangat-sangat penting. Lebih baik jangan jadi YB kalau tiada pendidikan. Itu saya terus terang. Lebih baik jangan jadi YB kalau tiada pendidikan. Pendidikan itu subjektif. Bukannya orang mesti ada ijazah, orang mesti ada doktor itu berpendidikan. Tidak. Maksud saya berpendidikan ini adalah orang yang pandai, bijak pandai. Tapi secara spesifiknya, orang pandai, orang bijak pandai dibuktikan dengan sijil, ijazah, kedoktoran. Jadi orang bijak pandai selalunya suka dengan orang bijak pandai. Orang bijak pandai, dia akan undi orang yang bijak pandai. Jadi kalau anda bijak pandai, undilah yang bijak pandai. Ringkasnya macam itu saja. Kalau anda orang bijak pandai, undilah orang yang bijak pandai. Senang. Nanti tidak payah ajar-ajar. Ini susah juga kalau YB-nya baru mau belajar tekan komputer. Susah juga kalau YB-nya baru mau belajar bahasa Inggris. Nanti jumpa dengan pelabur ke apakah, tidak pandai bahasa Inggris, susah juga kan? Memalukan juga. Macam mana mau bagi motivasi kepada murid-murid sekolah
Kalau sendiri pun tidak bersekolah, susah juga. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera, selamat pagi. Nampaknya Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin termakan jerat sendiri. Nampaknya mereka terkena jerat sendiri, jerat makan tuan. Rupanya baru didedahkan. Kalau betul lah pendedahan, kalau betul pendedahan daripada Adun Nenggiri, memang Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin kena kantoi diri sendiri, kena checkmate diri sendiri, senjata makan tuan. Apa tidaknya? Menurut pendedahan daripada Azizi, dia kata dia tidak terkena dengan anti lompat parti punya akta sebab dia bertanding bukan atas logo Bersatu. Yang paling pelik lagi, watika yang dia dapat, watika calon, watika pelantikan sebagai calon, menurut Azizi itu ditandatangani oleh PAS. Wah, ini ketara sangat ini. Sangat-sangat kedapatan ketara ketahuan bahawa memang betul lah mereka kata Bersatu ni telok kena pegang oleh PAS. Sampai calon mereka sendiri pun bukannya Bersatu yang bagi watika, rupanya yang bagi watika PAS. Wah, kena pegang telok kalau gini no. Apa boleh buat lah. Betul lah orang kata bahawa Bersatu ni hanya melukut di tepi gantang, hanya mengharap ihsan daripada PAS. Waduh. Dan sekarang ini kerana keadaan itu ternyata kalau memang betul lah, kesian lah Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin dah kena makan senjata makan tuan. Sepatutnya watika itu akan membantu mereka. Sepatutnya pencalonan itu watika akan membantu mereka. Tapi rupa-rupanya sekarang pula seolah-olah kelihatan seperti watika itu akan menyelamatkan Azizi pula lah ni. Jadi macam mana boleh jadi pun saya pun pelik juga. Taqiyuddin pun sama. Bingung juga Taqiyuddin sekarang ni, pening kepala juga dia fikir. Sebab menurut Azizi, surat watika itu ditandatangani oleh Taqiyuddin, Setiausaha Agung PAS. Jadi sekarang siapa yang pecat siapa? Siapa yang berhak pecat? Sebab betul juga, kalau Azizi bertanding atas watika PAS, dia bertanding secara undang-undang, legal dia, secara legal dia bertanding atas apa, parti apa, sebab watika itu dari PAS. Jadi dia bertanding legally secara legal. Dia bertanding atas Bersatu atau atas PAS. Bingung juga aku memikirkannya. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak perlulah fikir banyak-banyak. Yang penting waktu pilihan raya PRK Sungai Bakap, undilah calon yang betul lah, calon yang betul. Calon yang tiada masalah, calon yang tiada ISO. Bikin apa undi calon yang ada ISO? Manusia ni manusia, bukannya kilang. Perlu ada ISO. Aduh. Undilah calon yang berpendidikan. Itulah, bagi saya itu penting. Walaupun Sanusi kata tak penting, pada saya itu penting. Kalau tidak penting, nanti semua rakyat Malaysia tidak perlu pergi sekolah. Itu susah macam begitu.
Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye.